Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan taufik juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga saat ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita dengar sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita beberapa perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin untuk kita tadi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan mudah daripada ayat Al-Quran yang mana kita dengar sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala membicarakan kepada kita perihal kelalaian manusia di atas muka dunia tadi, ataupun orang-orang yang rugi di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata lain, ada yang selamat dengan membuat amal kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Apa sahaja amal soleh kebaikan yang kita laksanakan di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak tergolong di kalangan orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan amal kebajikan perbuatan kita yang sedikit ni, insya-Allah kita dinatijahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang membuat amal kebajikan, insya-Allah. Ganjaran pahala memberi makan orang-orang yang berpuasa. Bulan Ramadan merupakan satu bulan yang mulia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kesempatan terbaik untuk kita beramal adalah di dalam bulan Ramadan, demi memastikan kita tadi membuat persiapan atau pembekalan amal yang sangat banyak menuju Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa juga merupakan satu kesempatan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sangat-sangat banyak. Banyak sangat amalan yang sebenarnya boleh kita lakukan di bulan Ramadan nanti ketika itu agar menunaikan ganjaran yang luar biasa, yakni bulan puasa. Antara juga kita boleh memberi makan kepada fakir miskin dan yang memerlukan, dan disebutkan kepada kita dia menjadi satu ladang pahala yang sangat besar sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada kita, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Ini disebutkan kepada kita pahala memberi makanan ataupun ganjaran memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Sebab apakah mesti ada benda yang mana disebut sebagai ganjaran untuk kita tahu ataupun untuk kita nak laksanakan dia. Kalau kita buat sebagai sesuatu benda tadi, sesuatu benda yang mana tidak ada ganjaran, nescaya kita tidak bersemangat untuk melakukannya. Sebab itulah Rasulullah hadir di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja amalan dia mesti ada ganjaran dia. Sebut kalau kita buat ni, ini yang kita akan dapat. Kalau kita buat ini yang kita akan dapat. Mesti ada ganjaran balasannya. Sebab untuk menambahkan keinginan untuk kita lakukan amalan tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita yang mana sama-sama kita dengar sebentar tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, sama ada dia puasa sunat ke, sama ada dia puasa wajib ke, siapa yang beri makan kepada orang yang berpuasa tadi, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut.
Kita boleh pahala ni sangat besar. Kita ni tak berapa rajin berpuasa sebagai contoh. Jangan nampak jangan nampak orang yang berpuasa tadi dia orang yang berpuasa tadi dia mampu untuk berpuasa sebagai contoh. Kita tak mampu untuk berpuasa. Maka macam mana kita nak dapatkan pahala puasa tadi? Ini di antara jawapan dia. Ini antara hak kita nak pahala dia. Tapi jangan pula kita buat sebaliknya. Kalau macam tu tak payah puasa lah kita. Cukup kita bagi makan kepada orang puasa. Pahala boleh juga. Ni tak boleh. Pahala yang puasa sunat boleh lah. Tapi yang wajib tak boleh. Yang wajib ni masing-masing kena buat. Jangan pula suruh orang lain puasa. Tolonglah puasa. Saya bayar RM50 sehari untuk puasa Ramadan. Janganlah. Tu kesalahan yang mana kita buat pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Disebut oleh Nabi SAW, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka pahala puasa tadi, pahala orang yang berpuasa tadi boleh kepada dia. Alhamdulillah. Moga-moga kita salah seorang lah daripada orang yang mudah untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kata Rasulullah SAW, ghaira annahu la yanqusu. Ini cantik Rasulullah SAW sebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Dengan itu kata lain, pahala yang dia puasa tadi banyak pahala dia. Pahala ni tidak sama. Orang ni puasa, orang A puasa, B puasa, C puasa. Masing-masing tiga tadi tidak sama pahala dia. Maka kalau kita bagi si A ni dengan memberi makan dia buka puasa, pahala dia lain. Pahala B ni pahala dia lain. Pahala C ni lain. Lain di sudut mana? Pahala A sering sekali lepas mana solat wajib dia solat sunat. Pahala lain. B ni tak suka solat sunat. Lepas wajib dia tidur sebagai contoh. C baca Quran. C baca Quran pahala lain pula. Sebab tu dia tidak sama. Ada di kalangan kita sepanjang hari tidur je dia. Bangun sembahyang. Nak makan tak boleh. Nak kerja pun tak cekak dia panggil, tak larat, maka dia pun tinggal. Tinggal tadi semua dia tinggal. Maka nak sebut pada kita adalah tidak sama. Orang yang berpuasa tadi, dia sama ada lakukan ibadah apa pun pertengahan dia tadi, apabila kita bagi makan kepada dia puasa tadi, buka puasa tadi, maka pahala yang dia tadi boleh juga kepada kita. Allahu Akbar. Ganjaran yang sangat besar disediakan kepada orang yang ingin ataupun sanggup memberi makan orang yang berpuasa. Al-Munawi disebut kepada kita, Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahawa memberi makan buka puasa di sini boleh jadi dengan makan malam. Kita bagi dia makan malam. Apa dia makan malam? Makan malam kita sama ada kita makan nasi, sama ada dia tadi makan dengan sebiji kurma kita bagi, apa sahaja. Kita tengok di bulan Ramadan tadi, di bulan Ramadan ni sering kita memperbanyakkan amalan-amalan memberi makan orang yang berpuasa. Satu ketika kita singgahlah di bazar Ramadan sebagai contoh. Singgah bazar Ramadan. Lama dah kita tidak ada bazar Ramadan ni. Nak rindu dah bazar Ramadan. Tersinggah di bazar Ramadan, kita buat beli keinginan untuk kita buka puasa. Mak kiring ayam percik sebagai contoh. Ayah ikan sebagai contoh. Macam-macam lah. Ada di sudut kita tadi, mesti ada list untuk kita beri makan fakir miskin. Duit lebihan kita tadi ada RM20, RM20 ataupun RM10. Banyak sangat tu, RM5, RM5, RM3. Sama ada kita nak beli air ke, sama ada kita nak beli kuih ke, sama ada kita nak beli lauk ke. Ni pastikan kita mengeluarkan duit kita tadi, sedekah tadi, pemberian tadi untuk kepada orang yang berpuasa. Kena bagi kau fakir miskin ke? Tidak semestinya. Orang kaya pun kita boleh bagi. Jiran tetangga rumah kita sebagai contoh. Kita nak balik rumah kita, singgah rumah dia, ni ambillah untuk berbuka puasa. Kuih RM3 ya. Tapi RM3 tadi menjadi asbab pahala yang sungguh besar kepada kita. Sebab itulah ganjaran ini disebutkan kepada kita untuk kita berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Imam At-Tabari rahimahullah juga menerangkan kepada kita, barang siapa yang menolong seorang mukmin dalam beramal kebajikan, kita tolong orang beramal kebajikan, maka orang yang menolong tersebut akan mendapatkan pahala semisal pelaku kebaikan tadi. Orang tadi buat amal kebaikan, dia nak buat apa sebagai contoh? Dia nak tolong orang tapi dia tak mampu. Ni bagi air tak mampu. RM1 yang ni tapi tak mampu juga, maka kita tolong angkat air tadi. Dia dah beli, kita tolong angkat dia. Kita tolong angkat aja, letak. Maka boleh amal kebajikan sebagaimana orang tadi membuat kebaikan. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Rasulullah SAW sebut kepada kita, memberi khabar bahawa orang yang mempersiapkan segala perlengkapan perang bagi orang yang ingin berperang. Kita tak pergi. Rasulullah sebut kita tak pergi berperang, tapi kita tolong siap je. Kalulah kita ada anak isteri kita,
Maka suami yang hendak pergi berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, isteri tidak pergi berperang, dia tolong kemas kain bajunya. Ni beg, ni kain, ini pakaian untuk mana keluar pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mempersiapkan sahaja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendapatkan pahala perang tersebut. Allahu akbar. Jangan pula lepas pada ni tak apa, nak pergi perang, kawan, biar saya yang tolong siapkan. Tak boleh lah. Kena pergilah padanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nak ambil pahala yang ringkas begini. Tak boleh. Tak boleh. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi makan puasa atau memberi kekuatan makanan bagi orang yang berpuasa, sama saja kata Rasulullah. Orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa tadi, sama juga, dia telah mendapat pahala puasa tersebut, orang yang puasa tersebut. Allahu akbar. Ni bagian-bagian ni disebut kepada kita adalah bagian-bagian yang kita kena lakukan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara juga pahala tadi sungguh luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bukan manusia yang beri pahala ni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pahala diberi oleh manusia, nescaya dia sikit, tapi pahala ni diberi oleh Allah. Kita adalah ahli keluarga, kita ada 2-3 orang, kita ketua keluarga ke, kita ahli keluarga ke, nescaya kalaulah kita dapat tadi, kita dapat sikit, ayah bagi sikit, mak bagi sikit, nenek bagi sikit semua dapat, tapi dapatlah sikit. Itu manusia. Tapi kalau Allah sekali dia bagi sangat-sangat banyak. Dia akan bagi. Kita ni ada orang yang kita sayang, kita bagi lebih. Orang yang kita kasih, kita bagi lebih pada dia. Tapi kalau Allah, dia sama rata. Ni hambanya yang sangat bersyukur kepada dia, maka dia bagi. Orang beriman kepada Allah, maka sangat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pahala daripada Allah. Di antara lain juga, ganjaran pahala memberi makan orang yang berpuasa adalah mendapat doa daripada orang yang makan tersebut. Apabila kita bagi pada orang lain, ni air je pun tak ada apa-apa, air ni sangat bernilai ketika mana sangat memerlukan. Jika tak ada dia jadi mahal. Jika ada memanglah ni air banyak, luar ada, dapur ada, dalam kereta pun ada. Maka dia tidak menjadi asbab yang mana kita sangat menginginkannya. Tengok gitu ya. Air kosong je pun. Tapi dikala tak ada ni, dia jadi sangat menginginkan. Orang yang sangat miskin sebagai contoh, walaupun air mineral dia sangat memerlukan. Begitu di kalangan kita tadi disebut apabila memberi makan orang fakir miskin ataupun memberi makan orang yang berpuasa tadi adalah kita mendapat doa daripada dia. Doa. Apabila kita dapat, Allahu akbar, terima kasihlah buat mari makan ni kepada dia, berbuka puasa, dia pun doa kepada kita, ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada dia, berkatilah rezeki, moga-moga dia boleh tolong orang lain pula hasil daripada tolong tadi. Tu doa daripada fakir miskin. Dan hal ini disebutkan kepada kita juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhumul imamu adilu was-shaimu hina yuftiru wa da'watu mazlumi. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Kita bagi makan kepada dia tadi, maka dia pun doa kepada kita. Dia puasa, dia berbuka. Maka disebut pada kita doa dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, disebut juga kepada kita ganjaran pahala memberi makan orang yang berpuasa adalah menambah keberkatan harta kita di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW sebut riwayat Imam Muslim, sedekah tidaklah mengurangi harta benda kita. Dengan sedekah kita buat tubik pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah tadi, maka tidak akan mengurangi pahala sedekah kita. Di sini adalah apa perkara yang mana kita boleh guna pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada infak, ada projek wakaf infak Telaga Tiup untuk pelarian rohiyah. Maka sama-sama kita boleh bersedekah ataupun menyumbangkan sedikit yang kita ada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah nombornya ada tertera di bawah. Juga di sini tabung kemanusiaan Afghanistan. Insya-Allah kita akan lancarkan pada 27 Mac akhir bulan ini, insya-Allah. Moga-moga sama-sama kita mengambil bahagian sedikit sebanyak dengan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita dan memperolehi keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.